Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar, anak-anak pelajar tingkatan 2, semoga sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung kepada pembelajaran kita, berkaitan dengan bidang hadis. Okey, untuk tingkatan 2, kita ada 2 sahaja tajuk. Okey, tajuk yang pertama, hadis adalah mungkar dicegah, hidup berkat. Okey, kita tengok kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu hadis berkaitan dengan mencegah kemungkaran. Okey, bila dah dapat buku teks nanti awak boleh tengok hadis tersebut. Okey, hari ini kita tengok dulu kepada maksudnya. Sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidah. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Dan mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila kita hendak mencegah sesuatu kemungkaran, kita ada 3 perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, mencegah dengan tangan. Yang kedua, mencegah dengan lidah. Dan yang ketiga adalah mencegah dengan hati. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kemungkaran. Okey, daripada segi bahasa, kemungkaran ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Okey, daripada segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Apabila kita melakukan melanggar perintah Allah, tidak mengikut apa yang Allah suruh, maka itu disebut sebagai kemungkaran. Okey, seterusnya, apakah hukum menangani kemungkaran? Okey, hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim. Tak kira lah siapa pun, semuanya wajib menegah kemungkaran apabila melihat kemungkaran berlaku di dalam kalangan kita. Okey, cara untuk menangani kemungkaran. Bagaimana caranya? Kita ada 3 tadi, iaitu dengan tangan, lisan dan hati. Okey, kita tengok dengan tangan. Okey, iaitu menggunakan kuasa yang ada pada seseorang dalam mencegah kemungkaran mengikut kemampuan. Contohnya kalau dalam kelas, ketua kelas lah sebagai orang yang menangani kemungkaran. Okey, pengawas, ketua kampung dan ketua negara. Itu adalah mencegah kemungkaran daripada segi tangan lah. Tangan maksudnya kuasa yang ada pada seseorang. Okey, lisan. Bila sebut lisan, lisan itu berkait dengan percakapan kita lah, lidah kita. Okey, jadi maksudnya ialah cara kita menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran secara lisan atau bertulis. Okey, kalau kita tak nak melaporkan secara lisan, kita boleh secara menulis, tulis surat. Okey, bukan tulis surat cinta, tulis surat report. Okey, seterusnya dengan hati. Okey, maksud dengan hati adalah membenci atau menjauhi kemungkaran tersebut dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Dan berdoa, kita doa kepada pelaku tersebut supaya mereka mendapat hidayah. Okey, itu adalah mencegah kemungkaran dengan hati. Okey, seterusnya hikmah menangani kemungkaran. Okey, apa hikmahnya? Yang pertama, kita dapat meningkatkan kualiti diri lah. Apabila kita mencegah kemungkaran, dapat meningkatkan kualiti diri. Okey, yang kedua, dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan prihatin. Bila kita tengok ada orang tengah mencuri rumah jiran, so kita report polis. Tu bila report polis, itu adalah secara lisan. Okey, yang ketiga hikmahnya, negara akan aman sejahtera kerana akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pengajaran hadis, pengajaran ayat yang terdapat dalam hadis itu adalah yang pertama, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada kerana mencegah kemungkaran adalah hukumnya wajib. Okey, yang kedua, kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan melalui nasihat yang membina atau nasihat yang secara berhikmah. Okey, yang ketiga, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dengan berusaha untuk menjauhinya.
Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini berkaitan dengan bidang hadis, iaitu mencegah kemungkaran. Okey, semoga apa yang saya sampaikan ini para pelajar dapat menanamnya dalam hati, dalam fikiran, supaya kita boleh mencegah kemungkaran yang berlaku di kawasan-kawasan kita lah, persekitaran kita. Okey, untuk kerja rumah saya akan detailkan selepas ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.